ada serangan terkini yang ditujukan pada orang politik tetapi turut melibatkan grup CEO Felcra. Sebelum ni kita tahu bahawa ada sedikit isu yang melibatkan pengurusi Felcra. Kalau tuan-tuan sedia maklum bahawa sebelum ni Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mengumumkan bahawa Datuk Ahmad Jazlan telah dilantik semula sebagai pengurusi Felcra. Itu dah jadi satu isu kerana tiba-tiba Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan bahawa pelantikan tersebut di hold ataupun di KIV terlebih dahulu. Ini ramai juga yang telah membuat banyak spekulasi sehingga kan hari ini kita tengok satu serangan yang saya rasa agak kasar daripada orang yang kita kenali sebagai blogger upahan yang telah pun dipecat daripada UMNO, iaitu Zahrin Mat Yassin, dengan melemparkan banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar ke atas pengurusi Felcra dan CEO Felcra. Jadi malam ni kita nak bersoal jawab berhubung dengan isu ni. Nampak gayanya ianya sedikit sebanyak memberi kesan dan orang mula salah tanggap kepada apa sebenarnya yang berlaku. Untuk makluman tuan-tuan, ketika kerajaan baru dibentuk, pada ketika itu saudara, banyak lantikan politik terdiri daripada lantikan-lantikan yang dibuat ketika zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ini kita kena faham. Jadi banyak lantikan politik ni terdiri daripada orang-orang Muhyiddin dan terpaksa dikekalkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Kalau ada pun lantikan baru, mungkin Datuk Seri Ismail Sabri ada meletak orang-orang dia. Jadi pada ketika itu, gabungan kerajaan adalah terdiri daripada kerajaan bersatu, bergabung dengan Barisan Nasional dan bergabung dengan PAS serta Gerakan dan Perikatan Nasional. Ini kena faham. Tetapi selepas pilihan raya umum yang ke-15, kita dah ada kerajaan baru. Kerajaan baru ini dipimpin oleh PKR. Dalam dia ada Pakatan Harapan yang merupakan parti-parti komponennya, ada Amanah, ada DAP, dan ada Barisan Nasional yang dalam dia ada UMNO, ada MIC, ada MCA, ada PBRS, kemudian ada parti komponen lain seperti GPS di Sarawak, GRS di Sabah, ada KDM, ada Parti Bangsa Malaysia. So, ada juga yang bebas. Jadi sudah pastilah tuan-tuan, saudara, pelantikan CEO ataupun pelantikan politik ini perlu ditukar. Itu sebabnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa semua lantikan politik digugurkan berkuat kuasa serta-merta. Maknanya orang macam Datuk Seri Ahmad Jazlan, ahli parlimen, bekas ahli parlimen Macang yang juga merupakan Ketua Perhubungan UMNO Negeri Kelantan, secara automatik jawatan yang beliau sandang sebagai pengurusi Felcra tergugur, bukan kerana prestasi tak baik ke ataupun seperti mana yang diungkapkan oleh sang kelembai ni. Tak betul tuan-tuan, tak betul. Di negeri dah macam-macam fitnah dilemparkan. Lepas ni saya akan jawab satu persatu. Jadi saudara, sekarang ini Perdana Menteri bukan buat keputusan. Ini ramai orang juga beranggapan bahawa Perdana Menteri menghentikan pelantikan GLC terdiri daripada orang politik. Ini pun tak betul. Apa yang berlaku ialah
semua lantikan politik diminta untuk mengosongkan kursi tersebut. Semua dikosongkanlah. So selepas ni Perdana Menteri akan berbincang dengan pengurusi-pengurusi parti komponen kerajaan perpaduan untuk buat pelantikan baru. Pelantikan baru sudah pastilah, kalau mengikut apa yang saya faham daripada hujah-hujah yang diberikan oleh Perdana Menteri, pelantikan baru bukanlah tak ada orang politik, bukanlah tidak dilantik orang politik. Yang ini kena jelas. Lantikan baru adalah, tuan-tuan, adalah terdiri daripada orang-orang, mungkin orang politik, mungkin orang profesional, tetapi mereka yang akan dipilih ini mestilah mempunyai kelayakan yang secukupnya. Bagaimana Perdana Menteri nak mengulas ataupun nak mengambil kira faktor kelayakan, ada jawatan kuasa yang memilih ke ataupun ada select committee, ini atas Perdana Menteri. Tetapi ada masalahnya, tuan-tuan. Ada fitnah-fitnah, antaranya Sang Kelebay mengatakan bahawa berlakunya penyelewengan, contohnya tentang apa ni, pembelian jentera. Yang ni dia menjadikan modal untuk mereka menyerang CEO, grup CEO Felcra dan juga Chairman Felcra. Pembelian jentera ni dia melibatkan deposit. Jentera ni banyak yang dibeli dan Felcra telah memutuskan, ini pun kena faham, ianya bukan keputusan yang dibuat oleh grup CEO ataupun Chairman Felcra. Sebab ianya diputuskan oleh Board of Director Felcra, apa tadi? Pembuatan Felcra Bekalan. Dia ada satu anak syarikat yang dipanggil Felcra Pembekalan dan Perkhidmatan Sdn Bhd. So maknanya Board of Director anak syarikat ni lah yang membuat keputusan. Sudah pasti kalau membuat keputusan ni, mereka dah buat due diligence terhadap syarikat-syarikat yang memberikan sebuah harga dan sebagainya. Dan mungkin Zahrin ni dia tak tahu tentang amalan profesionalisme apa ni badan korporat. Memang biasa untuk bila orang beli barang tu, memanglah nak kena bayar deposit. Ada orang bayar deposit 10%, ada yang bayar deposit 20%, ada yang bayar deposit 30%. Dan dalam konteks pembelian jentera yang dibuat oleh Felcra Pembekalan dan Perkhidmatan ini, mereka membayar deposit 25%. Ini satu benda yang bagi saya tak ada apa yang pelik. Kalau misalnya ada benda yang pelik, saya cadangkan kepada Zahrin ni, buatlah report SPRM. Buat report SPRM, biar SPRM masuk dan siasat. Kerana yang menjadi grup CEO ni dah 30 tahun. 30 tahun berada bersama dengan Felcra. Bukan bodoh lah orang yang berpelajaran. Dia start pun daripada penyelia Felcra. Dia naik daripada bawah dah 30 tahun. Sudah pasti dia tahu tentang SOP-SOP yang perlu dipenuhi sebelum membuat sebarang bentuk pembelian. Begitu juga dengan tuduhan tentang pengambilan pekerja asing. Ada yang mempertikaikan bayaran sebanyak 29 juta kerana mengambil 5,000 orang pekerja asing. Itu sebabnya sebelum cakap tu, study lah dulu berapa harga pasaran.